Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat dalam dunia politik Malaysia buat sekarang ini ialah apabila melibatkan satu kerugian besar membabitkan bilion ringgit dan seorang bekas Menteri Kanan dan seorang ahli perniagaan yang amat terkenal di Malaysia dan memang kita ketahui amat kaya. Hari ini satu berita keluar lagi. Daim Zainuddin dan Halim Saad membungkam tentang siasatan SPRM. Apa maksud membungkam? Berdiam diri, tak memberikan apa-apa komen. Adakah ini adalah petanda isyarat bahawa mereka memang betul-betul terlibat dan telah disiasat oleh SPRM? Bekas Menteri Kanan Daim Zainuddin dan ahli perniagaan Halim Saad tidak menjawab sebarang soalan berhubung siasatan SPRM terhadap dakwaan penyelewengan dana awam bernilai lebih 2.3 bilion. Malaysia kini menghubungi kedua-dua mereka selepas sumber peringkat tinggi dalam Suruhanjaya itu mengesahkan bahawa Daim dan Halim telah dipanggil untuk membantu siasatan pada minggu yang lalu. Mereka ialah Daim dan Halim Saad, kata sumber itu, ketika ditanya siapa bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan terkemuka yang dipanggil SPRM itu. Bagaimanapun, sumber berkenaan enggan mendedahkan butiran lanjut kerana kes itu dianggap sensitif. Malaysia kini telah menghubungi pejabat kedua-dua mereka untuk mendapatkan ulasan dan juga mengemukakan beberapa soalan atas permintaan pembantu pejabat Halim. Bagaimanapun, sehingga kini, tiada sebarang maklum balas yang telah diberikan. Jumaat lalu bernama melaporkan, SPRM sedang menyiasat seorang bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan terkemuka bergelar Tan Sri atas dakwaan penyelewengan yang berlaku pada 1990-an. Semalam juga FMT tanpa menyebut nama melaporkan dua orang telah dipanggil sekali lagi untuk disoal siasat oleh SPRM. Siasatan tertumpu kepada pengambil alihan saham yang melibatkan syarikat tersenarai awam yang didakwa menyebabkan kegawatan ekonomi Malaysia pada tahun 1990-an. SPRM dilaporkan turut meneliti pemilikan aset berharga oleh ahli perniagaan, bekas Menteri Kanan dan keluarga masing-masing di Malaysia dan luar negara. Walau bagaimanapun, Malaysia kini tidak dapat mengesahkan dengan SPRM mengenai butiran berkaitan syarikat itu. Kemungkinan siasatan adalah mengenai pengambil alihan saham Renong Berhad oleh UEM pada November 1997. Pengambil alihan 723 juta saham bernilai RM2.3 bilion dilaporkan telah menyebabkan indeks komposit Kuala Lumpur menjunam sebanyak 20%. Halim adalah pemegang saham yang mengawal Renong pada masa itu. Dia juga adalah pengerusi eksekutif syarikat ketika itu. Dia turut diberikan option oleh UEM pada Januari 1998 yang memberi hak kepada syarikat itu untuk menjual balik 32.6% saham Renong kembali kepadanya pada harga RM3.24 sesaham atau RM3.20 atau bersamaan dengan 3.2 bilion. Ia adalah harga ketika UEM memperoleh saham itu yang mencetuskan bantahan dan tuduhan orang ramai bahawa Halim menggunakan UEM untuk menyelamatkan dirinya dan pemegang saham lain dengan menyokong harga saham Renong pada masa pasaran menjunam berikutan krisis kewangan Asia. Menurut laporan berita, SPRM sedang menyiasat seorang bekas Menteri Kanan itu kerana didakwa kononnya mendalangi pengambil alihan saham. Daim, 85 tahun, pernah berkhidmat sebagai Menteri Kewangan sebanyak 2 kali dalam tempoh pertama Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dari tahun 1981 hingga 2003. Dia juga dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa penasihat khas ECEP ketika Mahathir sekali lagi menjadi Perdana Menteri pada 2018.
minggu lalu bernama melaporkan bahawa siasatan SPRM adalah kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen-dokumen sulit oleh International Consortium of Investigation Journalists ICIJ berhubung transaksi-transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat keuangan luar pesisir. SPRM telah merakamkan kenyataan kira-kira 14 saksi dalam beberapa minggu lalu. Berhubung siasatan ini termasuk daripada ahli perniagaan termuka-muka dan seorang bekas menteri Kanan mengenai dokumen sulit yang didedahkan oleh kertas Pandora, kata sumber itu. Kebocoran kertas Pandora berlaku pada tahun 2021 apabila sumber tanpa nama berkongsi dengan ICIJ 2.94 terabyte fail keuangan sulit berjumlah lebih daripada 11.9 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus syarikat cengkerang sel dan amanah di kawasan perlindungan cukai sekitar dunia. Berikutan kebocoran itu, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin membidas Malaysia kini atas apa yang didakwanya sebagai obsesi yang tidak berkesudahan portal berita itu terhadapnya. Ini selepas Malaysia kini melaporkan menyiarkan laporan mengenai pegangannya di luar pesisir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada malam ini melibatkan projek Jana Wibawa yang hari ini disahkan bahawa pegawai SPRM dan Datuk Roy diheret ke mahkamah esok. Wow. Kalau anda masih ingat, ini adalah projek yang dilaksanakan semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin. Ada banyak sekali projek-projek dalam pentadbiran Muhyiddin Yassin yang menjadi amat kontroversi buat masa ini. Seorang individu yang dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur esok. Yang saya suka untuk ulasan kali ini ialah kita amat yakini SPRM sekarang. Bagaimana saya boleh katakan seperti itu? Kenapa saya yakin SPRM boleh dipercayai? Kerana bayangkan SPRM sendiri membawa SPRM ataupun SPRM sendiri mendakwa pegawai SPRM yang turut terlibat dalam rasuah. Ini bermaksud bahawa SPRM tak memilih buluh pada masa ini. Mereka tetap menjalankan tugas tanpa pilih kasih. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan amat kita kehendaki. Bagaimana dengan anda? Apa pendapat anda tentang tangkapan oleh SPRM terhadap SPRM? Adakah ini juga menunjukkan bahawa SPRM amat telus dalam melaksanakan tugasan mereka pada masa kini? Saudara-saudara, peguam lelaki itu iaitu Fahmi Abdul Moin ketika dihubungi mengesahkan perkara itu, dia juga memberitahu pertuduhan akan dibuat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Ia membabitkan kesalahan meminta, menerima atau bersetuju untuk menerima suapan untuk diri sendiri atau orang lain sebagai dorongan atau ganjaran atas sesuatu transaksi yang akan berlaku. Kata Fahmi, menambah lagi, Datuk Roy dan pegawai SPRM terbabit akan menghadapi dua pertuduhan di hadapan Hakim Azura Alwi. Datuk Roy itu juga akan menghadapi satu lagi pertuduhan di hadapan seorang lagi Hakim, Suzana Hussein. Pada 13 Mac yang lalu, lelaki terbabit ditahan selepas menyerah diri kepada SPRM selepas dia dikehendaki untuk membantu siasatan kes skim Jana Wibawa. Dia kemudian dikenakan perintah reman beberapa kali oleh Mahkamah Magistrat. Bagi pihak berkuasa setakat ini, sudah mendakwa 3 ahli politik termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan berhubung skim Jana Wibawa. Skim Jana Wibawa ialah satu skim yang sebenarnya dapat membantu Bumi Putra.
Namun kerana skim ini telah pun diseleweng dan telah didakwa, telah pun melibatkan beberapa hal termasuk menyalahguna kuasa dan juga penggunaan ataupun meminta, menerima atau bersetuju untuk menerima suapan, maka skim ini telah pun menjadi amat-amat kontroversi. Sehingga kan Muhyiddin Yassin sendiri, iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia, dan juga Wan Saiful Wanjan yang juga Ketua Penerangan Bersatu telah pun didakwa di mahkamah. Skim Jana Wibawa asalnya dilancarkan kerajaan pada tahun 2020 sebagai satu cara untuk membantu kontraktor Bumiputra yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Namun demikian, apa yang berlaku mengejutkan kita semua. Sekarang ini, persoalan paling besar sebelum kita ke ulasan yang seterusnya ialah apakah nasib Muhyiddin dan Wan Saiful Wanjan selepas ini. Yang lebih menarik lagi ialah ramai netizen yang bertanya, kenapa Muhyiddin tak letak jawatan lagi, sedangkan beliau pernah berkata bahawa akan ada satu standard di dalam Parti Bersatu. Apabila seseorang itu didakwa di mahkamah, maka beliau perlu sama ada secara sukarela meletakkan jawatan ataupun berehat daripada memegang sebarang jawatan. Tapi sehingga kini, kata netizen, mengapa Muhyiddin masih lagi memegang jawatan Presiden Parti Bersatu dan juga sebagai penasihat Parti Perikatan Nasional. Dulu kata Zahid Hamidi perlu letak jawatan sebab ada kes mahkamah. Selalu mempersenda Zahid Hamidi supaya letak jawatan. Tapi sekarang, apa yang dia kata kini kena pada batang hidung sendiri. Ikuti terus ulasan selepas ini.